Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan isu-isu di dalam ruang ekonomi dan juga bisnes. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan bagaimana perniagaan membezakan produk ataupun perkhidmatan mereka dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing. Sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan dengan bagaimana perniagaan kena memilih segmen pasaran yang mana mereka nak sasarkan, kena ada data, kena ada maklumat, kena mendapatkan pandangan-pandangan daripada bakal pelanggan ataupun pelanggan-pelanggan yang sedia ada, dan daripada situ mereka akan tetapkan apakah segmen yang nak disasarkan, kuasa beli pelanggan yang ada, apa yang mereka suka, ciri-ciri produk kita yang sesuai dengan pelanggan di dalam segmen itu, mungkin julat harga yang kita nak tawarkan, dan di dalam masa yang sama kita juga mengenal pasti siapakah pesaing-pesaing yang ada, apakah produk ataupun perkhidmatan yang mereka tawarkan, fungsi produk, bagaimana produk disampaikan kepada pelanggan, harganya, perkhidmatan selepas pembelian dan lain-lain lagi. Jadi peringkat seterusnya, peringkat yang nak kita bincangkan hari ini ialah bagaimana perniagaan nak membezakan perniagaan itu sendiri, produk mereka, perkhidmatan mereka dengan pesaing-pesaing yang ada. Kerana kita tidak boleh masuk ke dalam pasaran tanpa mengambil kira apakah yang akan dilakukan oleh pesaing, dan jika kita tidak bersedia, mungkin segala pelaburan yang kita buat itu akhirnya akan merugikan kita juga. Jadi sekiranya anda rasa apa yang dibincangkan di channel Pok Nikdin ini membantu anda dari segi perniagaan, maka kongsikanlah konten-konten di channel ini kepada rakan-rakan usahawan anda, dan marilah beramai-ramai subscribe channel Pok Nikdin ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil contoh sektor makanan segera. Kita ada pelbagai jenama di luar sana, dan setiap perniagaan dengan jenama masing-masing itu ada pembezaannya. Jadi kita boleh ambil contoh yang senang. Kita ada Kentucky Fried Chicken yang jual ayam, dan juga McDonald's yang jual burger. Jadi kedua-duanya adalah perniagaan di dalam segmen pasaran makanan segera, tetapi dari segi produk pun kita sudah dapat bezakan. Satu yang fokus kepada makanan-makanan berasaskan ayam, dan satu lagi lebih kepada makanan berbentuk burger, dan mereka cuba membezakan perniagaan masing-masing, produk masing-masing dengan cara begitu. Dan tentunya itu disusuli dengan bagaimana restoran-restoran mereka disusun, bagaimana pekerja-pekerja mereka memberikan perkhidmatan kepada pelanggan, harga, dan banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan apabila kita berasa lapar, apabila kita rasa nak makan makanan segera, maka mungkin kedua-dua jenama ini akan muncul di kepala kita, dan mungkin kalau kita orang yang suka makan ayam, kita akan pergi makan Kentucky Fried Chicken, dan jika kita ni jenis orang yang suka burger, kita akan pergi ke McDonald's umpamanya. Tapi lama kelamaan mungkin produk-produk mereka pun ada yang mungkin sama. Jadi inilah yang kadang-kadang menyebabkan setiap perniagaan kena sentiasa mencari peluang untuk membezakan di antara kita dengan pesaing, supaya pelanggan kita mempunyai sebab yang jelas supaya untuk datang dan membeli barangan daripada kita. Dalam burger pun sekarang ni, kalau kita tengok, burger ada dijual di tepi jalan. Burger ada dijual di restoran-restoran makanan segera seperti McDonald's yang saya sebutkan tadi. Dan burger juga sudah ada di kafe-kafe yang sekarang ni menjadi trend. Ya. Kita ada trend kedai-kedai kopi hipster yang menjualkan kopi dalam
bentuk yang berbeza dengan apa yang mungkin kita kenali dulu ya. Jadi maknanya produk yang sama sudah dijual dalam 3 tempat yang berbeza. Jadi sekiranya kita menjadi pengusaha kafe, macam mana kita nak jual burger kita dalam keadaan di luar sana ada McDonald dan di luar sana ada juga gerai-gerai yang menjual burger. Dan kalau kita tengok evolusi gerai-gerai yang menjual burger, sekarang sudah ada gerai-gerai yang menjual burger premium. Jadi ini semua merupakan perkembangan di dalam pasaran yang kita tidak boleh abaikan. Jadi sebab itulah membezakan tawaran kita menjadi satu perkara yang penting supaya pelanggan ataupun bakal pelanggan dapat mengenali keunikan yang kita tawarkan dan akhirnya mereka akan membezakan sama ada apa yang kita tawarkan itu lebih baik dan sesuai dengan selera mereka, cita rasa mereka dan juga kemampuan mereka untuk membeli. Sebab kalau orang suka saja tapi tak mampu nak beli juga mungkin menjadi satu sebab mereka memilih pesaing-pesaing kita. Jadi di dalam usaha untuk membezakan produk misalnya, ada banyak perkara yang kita boleh tumpukan. Cuma kita kena ingat ya, dalam banyak-banyak perkara, kita tidak boleh hebat dalam setiap perkara. Contohnya, kita ambil burger tadi. Satu, kita boleh bezakan dari segi rasa. Yang kedua, kita boleh bezakan dari segi menu yang kita tawarkan. Maknanya mungkin kita nak hadkan pada 2-3 jenis burger saja ataupun kita nak tawarkan satu menu yang mungkin ada 20 jenis burger. Ya. Yang ketiga, mungkin dari segi harga. Yang keempat, mungkin dari segi layanan. Yang kelima, mungkin dari segi keselesaan pelanggan sama ada dia makan di tempat kita jual burger seperti di restoran makanan segera ataupun mereka balik ke rumah, mungkin cara kita membungkus burger itu ianya masih panas, masih sedap dan sama rasanya dengan burger yang dimakan di kedai kita. Jadi dalam banyak-banyak ini, mungkinlah kita nak usaha untuk hebat di dalam semuanya, tapi ini akan memerlukan usaha yang banyak, akan menyebabkan kos yang tinggi dan ini akan menyebabkan harga jualan produk kita mungkin tinggi. Ya. Jadi, kita kena pilih 2-3 perkara, kita fokuskan kepada itu agar apabila burger kita disebut ataupun apabila kafe kita disebut ataupun restoran kita disebut, 2-3 perkara itu akan menjadi perkara yang menyebabkan pelanggan kata, okey, saya nak benda ni kerana ianya lebih baik, lebih unggul berbanding dengan produk-produk lain. Jadi mungkin perkara itu mungkin yang kalau dari segi makanan, saya rasa yang logiknya ialah rasanya. Cuma orang lain pun akan cuba menyediakan makanan yang sedap. Ya. Jadi macam mana kesedapan kita boleh dibezakan dengan kesedapan orang lain. Kedua, mungkin dari segi keselesaan masa nak makan, kebersihan restoran, baiknya layanan. Jadi ini mungkin membezakan antara satu kedai dengan satu kedai yang lain. Ya. Jadi kalau kita dapat pilih 2-3 perkara ini, dan kita tumpukan perhatian kita kepada 2-3 perkara ini, jadi lama-lama orang akan nampak bahawa restoran kita ataupun kafe kita ataupun gerai burger kita, keunikannya ialah mungkin rasanya yang agak berbeza, mungkin kita ada sos yang istimewa, pelayan-pelayan ataupun pekerja-pekerja sentiasa senyum, gerai sentiasa bersih. Ya, jadi dan kalau nak makan di rumah pun dibungkus dengan cara yang elok. Jadi itu akan memberikan kelebihan berbanding dengan tempat lain misalnya. Jadi mungkin kalau kata datang ke tempat kita, kita boleh sebut nama pelanggan kerana kita kenal semua pelanggan. Berbeza dengan tempat lain, kita hanya disebut sebagai tuan ataupun puan ataupun cik saja. Jadi itu mungkin akan menyebabkan pelanggan berasa, oh, kita lebih memberi tumpuan kepada mereka berbanding dengan pesaing-pesaing kita.
Satu lagi konsep seperti Starbucks ialah mereka menjadikan tempat mereka sebagai tempat yang ketiga di antara rumah dengan pejabat. Jadi bila pelanggan pulang daripada pejabat, mereka singgah di Starbucks untuk relax, sambil minum kopi, sambil makan makanan yang mereka jual. Jadi yang dijual sebenarnya ialah suasana. Ya, jadi tentunya suasana kalau dalam konteks negara yang panas dan juga berpeluh ini kena selesa, ada pendingin hawa dan seumpamanya. Jadi benda-benda inilah yang kita kena pilih. Kalau kita tengok dari segi perkhidmatan penerbangan pun, kalau yang sudah berumur tu mungkin kita ingat dulu hanya ada Malaysian Airlines. Ianya merupakan sebuah syarikat penerbangan yang menggunakan model yang dipanggil full service airline, ya, maknanya naik, ada tempat duduk, ada makanan dan pelanggan tidak boleh memilihnya. Kemudian keluarlah syarikat penerbangan murah seperti AirAsia yang mana mereka menawarkan perkhidmatan yang berbeza. Kita boleh pilih kerusi, kita boleh pilih apa yang nak kita makan, kita boleh pilih banyak mana barang yang nak kita bawa. Jadi pelanggan seolah-olah diberikan kuasa untuk memilih berbanding dengan perkhidmatan yang mana pelanggan kena hadap sahaja perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat penerbangan berkenaan. Kemudian yang membezakan lagi ialah tambang, ya. Tambang murah ini dikatakan dapat dibuat kerana pilihan-pilihan yang diberikan kepada pelanggan mereka. Jadi pembezaan ini merupakan satu konsep penting dalam pemasaran. Jadi ini merupakan unsur strategik. Ianya bukan sekadar menawarkan barangan kita ataupun perkhidmatan kita melalui media massa, melalui media sosial, melalui flyers yang diletakkan di dalam peti-peti surat, ya. Jadi ianya lebih strategik. Ianya lebih memerlukan kita menganalisa pasaran dan bukan saja memilih kedudukan mana yang kita nak, tapi membezakan juga di antara kita dengan orang lain. Ini adalah kerana kita kena menerima hakikat bahawa di dalam perniagaan ini ada persaingan. Dan juga pesaing-pesaing ini tak duduk diam, ya. Apabila kita katakanlah kita masuk ke dalam pasaran, kita berjaya membezakan produk kita, mereka akan memerhatikan kita dan jika mereka nampak kita berjaya, mereka mungkin akan ubah cara mereka menawarkan produk mereka, cara mereka menawarkan perkhidmatan mereka, mungkin mereka turunkan harga. Jadi kita kena sentiasa sedar akan apa yang berlaku di dalam pasaran dan kita kena sentiasa mencari jalan bagaimana kita mahu produk ataupun perkhidmatan kita sentiasa menjadi produk atau perkhidmatan yang muncul di dalam minda pelanggan apabila mereka memerlukan produk ataupun perkhidmatan itu. Jadi kalau orang lapar rasa nak makan burger kita dulu yang timbul, bukan burger pesaing. Jadi ini akan memberikan kita kelebihan dari segi pemilihan pelanggan untuk memilih mana satu yang mereka nak. Jadi sebab itulah kita tengok dalam perniagaan ni selalu ada tawaran, selalu ada tambahan-tambahan kepada produk misalnya untuk menjadikan apa yang kita tawarkan itu lebih baik kepada orang-orang yang ada dalam segmen pasaran yang kita sasarkan. Jadi ini penting juga, ya. Kita tak nak yang nampak hebat, nampak baik untuk semua orang. Itu mustahil. Jadi dan kita juga tidak boleh nampak hebat dan nampak baik dalam semua perkara. Tak boleh. Itu juga mustahil. Jadi sebab itulah kita kena memilih. Dan memilih ini akan menyebabkan kita lebih fokus dan fokus ini insya-Allah akan menyebabkan kita lebih unggul dalam membezakan antara produk kita, perkhidmatan kita dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Jadi ingat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, perkara utama yang nak dibincangkan pada kali ini ialah membezakan. Jadi sebab itulah
kita perlu ada data dan juga maklumat berkenaan dengan apakah elemen-elemen yang pelanggan-pelanggan ambil kira apabila mereka nak membeli, sama ada fungsinya, sama ada harganya, sama ada senang nak membeli atau tidak, senang nak mengguna atau tidak, bagaimana kualiti perkhidmatan selepas jualan kita, bagaimana cara kita melayan pelanggan-pelanggan jika mereka ada persoalan. Jadi setiap perkara ini kita boleh pecahkan kepada satu elemen dan dalam banyak-banyak tu mungkin kita pilih 2-3 yang menyebabkan kita berbeza dengan orang lain. Contohnya kalau kita tengok produk-produk premium ya, mereka fokus pada mungkin kualiti produk, fungsi produk, tapi mereka tidak bimbang sangat tentang harga. Maknanya jika harga tinggi pun tak apa sebab mereka tahu segmen pasaran yang mereka tumpukan itu tidak mengambil kira harga. Sebagai contohnya, kalau kita biasa dengar orang akan kata peminat-peminat Apple akan membeli apa saja yang dijual oleh Apple walaupun harganya tinggi. Kita tengok produk terbaru Apple iaitu Apple Vision Pro. Harganya mungkin kalau di Malaysia boleh melepasi RM15,000 ya. Tapi ada orang yang akan beli sebab Apple mensasarkan segmen pasaran yang mungkin harga bukan faktor penting. Tapi yang penting ialah mungkin fungsi yang lebih daripada orang lain, kualiti yang amat tinggi, contohnya dalam bentuk visual ya, sama ada video ataupun foto. Foto-foto yang dikeluarkan oleh gadget-gadget Apple memang kualitinya tinggi dan sampai orang boleh membuat filem menggunakan hanya telefon yang dikeluarkan oleh Apple. Jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan ramai orang tertarik pada produk itu bukan kerana harganya. Kerana dalam berniaga ini, selagi kita boleh kekalkan harga pada harga yang munasabah, memberikan keuntungan yang munasabah, itu juga penting. Kita tidak boleh tengok dari segi jumlah jualan, tapi kita kena tengok kepada jumlah keuntungan juga. Jadi di sinilah di dalam kita membezakan produk kita, perkhidmatan kita dengan orang lain, kita kena tengok juga aspek keuangan itu. Jangan kita hanya seronok jualan yang tinggi tapi akhirnya apabila kita kira dari segi keuntungan, ianya tidak membawa keuntungan yang banyak. Jadi meletihkan sahaja. Jadi saya kira kita telah dapat penjelasan berkenaan dengan pentingnya membezakan produk kita, perkhidmatan kita dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Walau bagaimanapun kita tidak boleh hebat dan unggul dalam semua perkara, kita kena pilih dan kita tumpukan fokus kita kepada 2-3 elemen yang menyebabkan produk kita nampak lebih hebat, lebih unggul daripada pesaing-pesaing, dan dalam segmen pasaran yang mana harga mungkin bukan faktor utama. Jadi kita kena cuba untuk memastikan keuntungan jualan bagi setiap produk itu juga ada dan akan menambah kepada keuntungan perniagaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda rasa topik-topik yang dibincangkan di channel Pok Nick Din ini membantu anda dalam menguruskan perniagaan, maka kongsikanlah channel ini dan konten-kontennya kepada rakan-rakan usahawan anda. Kita ramai-ramai subscribe channel ini agar kita akan dapat kongsikan lebih banyak topik-topik menarik dalam isu-isu ekonomi dan juga bisnes dengan tujuan untuk memperkukuhkan lagi keusahawanan di Malaysia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.